Tragedi konflik perkauman di Malaysia ketika peristiwa 13 Mei iaitu yang pertama adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Okey, pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berkutan Jepun yang pernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendedami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang Melayu dan Cina. Saya ingin menerangkan mengenai latar belakang pendidikan yang berbeza menjadi punca berlakunya 13 Mei. Sebelum mereka, sistem pendidikan di Malaysia terbagi kepada 4, iaitu Melayu, Cina, India dan Inggeris. Keempat-empat ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. Sistem pendidikan Melayu mempunyai 3 kategori, iaitu membaca, mengira dan menulis. Tapi lain pula dari segi Cina dan India kerana mereka mengimport guru dan buku teks dari negara asal. Sistem pendidikan Inggeris terdiri daripada Cina dan India yang berada di bandar. Perkara ini menyebabkan berlakunya ketidakfahaman antara satu sama lain, iaitu dari segi identiti dan bahasa. Okay, baik, seterusnya ialah berkaitan dengan perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. PAP telah secara lantangnya menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut adalah hak istimewa orang Melayu. Dalam perlembagaan, mereka mendakwa bahawa hak kaum-kaum lain telah diketepikan kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Jika diikutkan dari aspek ekonomi, taraf ekonomi orang Melayu adalah rendah berbanding orang Cina, dan disebabkan hal itu orang Cina mengambil peluang dengan menyatakan bahawa mereka terjejas disebabkan oleh peruntukan hak istimewa orang Melayu ini adalah sebagai alat untuk berlindung serta ingin menarik perhatian orang ramai terutama menjelang pilihan raya 1964 pada ketika itu. Disebabkan situasi ini, Tunku telah mengambil keputusan untuk memaksa Singapura keluar daripada Malaysia pada tarikh 9 Ogos 1965 kerana menyedari bahawa pengaruh majoriti dari Cina dalam Singapura semakin bahaya. Jadi saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Bukan itu sahaja, isu bahasa turut memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada faktor peristiwa 13 Mei. Berikutan pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang mana antara lainnya menyatakan dengan jelas bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara. Namun begitu, setelah 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula kedudukan bahasa Melayu dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerajaan telah melancarkan pelbagai kempen dengan tujuan untuk memperluaskan penggunaan bahasa Melayu seperti kempen Hari Bahasa Kebangsaan, Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Pelaksanaan kempen tersebut telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpin oleh Said Nasir bin Ismail. Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, manakala kaum India beragama Hindu. Di samping itu ada juga yang beragama Kristian. Setiap kaum mempunyai kebudayaannya yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan oleh agama lain, tetapi ia berpunca daripada sikap jahil sesebuah agama hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Ini merupakan punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Baiklah, refleksi yang pertama daripada saya adalah manfaat. Pertama sekali, ahli kumpulan saya ingin meluahkan rasa bersyukur kerana diberi ruang dan peluang untuk kami menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini telah banyak memberi faedah dan manfaat kepada kami. Banyak ilmu baru yang kami peroleh sepanjang kami mencari bahan dan maklumat untuk tugasan ini. Sebelum ini, kami berasa amat tertekan kerana tidak berpengalaman untuk menyiapkan tugasan ini. Kami asyik bertanya kepada ahli kumpulan, adakah kami mampu untuk menjayakan setiap tugasan yang diberi? Kerana terdapat beberapa tugasan lain yang telah diedarkan dan perlu disiapkan dalam tempoh yang sama. Seterusnya, halangan.
Selain itu, kami juga menghadapi halangan dalam mencari bahan rujukan seperti buku di perpustakaan. Hal ini demikian kerana kekangan masa untuk kami bertandang di perpustakaan di musim COVID-19 ini. Tambahan pula, tajuk buku berkaitan tugasan ini agak terhad di perpustakaan. Kami juga mengalami masalah dalam mencari bahan di laman sesawang kerana tidak semua bahan di internet itu sahih dan boleh diterima. Maka kami telah membuat keputusan untuk membeli bahan rujukan sendiri di kedai buku berhampiran. Seterusnya, terdapat juga beberapa cabaran yang kami hadapi semasa melakukan tugasan. Antara cabarannya ialah untuk mencari bahan rujukan tajuk tragedi konflik perkauman di Malaysia. Selepas itu, kami terpaksa pula mencari maksud, ciri-ciri dan isi setiap pengelasan untuk tugasan satu kami. Kami tidak tahu bagaimana mahu memulakan tugasan ini kerana tidak begitu faham akan kehendak soalan. Tetapi setelah diterakan oleh Dr. Abu Zarin bin Haji Slamat, saya dan ahli kumpulan akhirnya dapat faham akan kehendak soalan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang refleksi 2. Saya bersyukur dengan peluang yang telah diberikan kepada saya dan ahli kumpulan yang lain dapat saya siapkan tugasan yang telah diberi dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Lebih-lebih lagi apabila saya mendapati pelbagai manfaat yang telah saya peroleh sepanjang menyiapkan tugasan ini. Antara manfaat tersebut adalah seperti maklumat dan ilmu baru yang telah saya peroleh sama ada daripada kalangan pensyarah maupun daripada ahli kumpulan yang lain. Ahli kumpulan telah banyak mengajar saya tentang sesuatu perkara yang tidak saya ketahui sebelum ini. Bukan itu sahaja, saya turut bersyukur kerana telah dikurniakan ahli kumpulan yang sangat membantu. Mereka telah membantu saya dengan memberikan tunjuk ajar dan kerjasama yang baik. Pada mulanya, saya berasa agak tertekan kerana perasaan takut membelenggu diri seandainya tidak dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Namun begitu, dengan bantuan daripada ahli kumpulan, dapat saya siapkan tugasan ini dengan baik. Itu, saya turut mengalami halangan dan rintangan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Halangan yang telah saya hadapi adalah rintangan untuk mencari bahan rujukan di perpustakaan akibat daripada pandemik COVID-19 yang semakin berleluasa yang telah menyebabkan saya sukar untuk bertandang ke perpustakaan. Bukan itu sahaja, akibat daripada pandemik COVID-19 juga, saya sukar untuk mengadakan perbincangan berkumpulan secara berhadapan. Namun demikian, halangan ini dapat saya tempuhi dengan mengadakan perbincangan secara alam maya dengan menggunakan aplikasi Google Meet, walaupun ada beberapa ketika masalah internet yang tidak stabil. Sehubungan dengan itu, saya turut berasa tercabar untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Hal ini kerana saya tidak tahu bagaimana cara untuk memulakan kerja dengan baik kerana tidak memahami kehendak soalan dengan baik. Namun seterusnya, saya turut berasa tercabar sepanjang menyiapkan tugasan ini. Lebih-lebih lagi sewaktu mencari bahan rujukan di internet. Hal ini kerana saya berasa ragu dengan bahan rujukan tersebut sama ada ia menepati kehendak soalan maupun tidak. Namun demikian, cabaran tersebut dapat saya tangani dengan bertanyakan kepada ahli kumpulan yang lain. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya, saya dan rakan sekumpulan berusaha menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dengan jayanya. Saya Nur Azianti binti Nur Hisham, nombor matrik D20201094610 dari jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Multimedia dengan kepujian. Tugasan ini mendatangkan pelbagai manfaat, halangan dan cabaran yang telah kami tempuhi dalam proses untuk menyiapkan tugasan tersebut. Manfaat yang telah saya perolehi semasa menghasilkan tugasan ini ialah dapat menimba ilmu pengetahuan secara lebih mendalam tentang jenayah cyber. Sebelum ini, saya kurang pendedahan tentang definisi jenayah cyber, punca, kesan dan cara mengatasi berlakunya jenayah cyber. Selain itu, manfaat lain yang saya dapat semasa menghasilkan tugasan ini ialah dapat memupuk sikap, kefahaman dan saling membantu antara satu sama lain demi menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Seterusnya, halangan yang telah saya tempuhi semasa hendak menghasilkan tugasan ini ialah berlakunya percanggahan masa untuk kami berbincang
kerana semua ahli kumpulan berada di tempat tinggal masing-masing. Hal ini kerana suasana di rumah tidak sama dengan suasana di kampus. Halangan yang kedua ialah kurangnya bahan rujukan. Saya hanya merujuk pada sumber internet yang tidak begitu mendalam berbanding sumber rujukan yang ada di perpustakaan. Namun begitu, cabaran yang telah kami lalui sepanjang menghasilkan tugasan tersebut ialah suasana perbincangan secara atas talian melalui Google Meet bersama ahli kumpulan agak sukar untuk kemukakan soalan dan pertanyaan kerana rangkaian internet kurang memuaskan. Selain itu, cabaran yang saya hadapi ialah sukar untuk menghasilkan pembentangan secara dalam video kerana terganggu dengan suasana sekeliling yang agak bising. Akhir sekali, dalam proses menghasilkan tugasan ini, banyak mengajar saya erti kesabaran, rasa tanggungjawab serta disiplin sebagai seorang pelajar untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah dan rakan sekumpulan. Terima kasih. Baik, seterusnya adalah refleksi keempat. Antara cabaran yang saya hadapi semasa membuat poster pendek ini ialah mempunyai masalah dalam rangkaian internet yang kurang baik. Bagi saya, rangkaian internet ini merupakan asas penting dan utama untuk mencari maklumat berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Sekiranya tiada internet, maka ia menyukarkan saya untuk mendapatkan maklumat. Seterusnya adalah faktor kedua, iaitu tempat yang berbeza mempunyai kelajuan internet. Hal ini kerana kedudukan rumah saya adalah di kawasan pedalaman. Jadi ia mempunyai kekuatan internet saya untuk melakukan pembincangan kumpulan dan juga mencari maklumat. Baik, seterusnya halangan yang saya hadapi adalah halangan untuk mencari maklumat serta bahan rujukan berkaitan dengan buku-buku. Perkara ini kerana ketiadaan saya di UPSI di kampus menyukarkan saya untuk mencari bahan maklumat di perpustakaan yang telah disediakan. Hal ini kerana disebabkan oleh suasana pandemik COVID-19 yang menyebabkan kami perlu pulang ke rumah dan ini menyukarkan saya untuk mencari maklumat di kawasan yang terdekat. Seterusnya adalah kawasan perumahan yang jauh dari perpustakaan. Perpustakaan dari rumah saya adalah agak jauh kerana rumah saya berada di kawasan pedalaman. Jadi ianya mempengaruhi saya kerana daripada aspek faktor kenderaan dan juga masa untuk pergi ke perpustakaan adalah agak jauh. Dan ini menyukarkan saya untuk mendapat maklumat menyediakan tugasan tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali adalah manfaat yang saya perolehi. Walaupun saya mempunyai kesukaran daripada pelbagai aspek, hal ini tidak menghalang saya daripada mendapatkan manfaat yang berfaedah. Misalnya saya mempunyai pengetahuan yang luas secara tak langsung. Hal ini kerana saya dapat mengetahui perkara-perkara secara terperinci mengenai kejadian yang berlaku di Malaysia. Seterusnya, secara tak langsung juga saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan ahli kumpulan secara mesra walaupun kami tidak pernah berjumpa. Malah disebabkan semangat kerjasama ahli kumpulan, saya dapat menyediakan tugasan yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Saya ingin menerangkan mengenai manfaat. Manfaat yang diperoleh daripada tugasan ini ialah ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Menyelesaikan tugasan ini memerlukan kerjasama antara ahli dan kumpulan masing-masing. Selain itu, kami membincang untuk membuat tugasan mengikut kehendak soalan. Manfaat yang kedua iaitu belajar cara mengendalikan kumpulan. Sebagai contoh, saya melihat Amir, itu ketua kumpulan saya, dia mengendalikan kumpulan itu dengan bagus dan sempurna. Sekiranya kami buat kesalahan, Amir akan menunjukkan tunjuk ajaran cara yang betul untuk mendapat jawapan dan keserasian antara satu sama lain. Halangan yang terdapat dalam tugasan ini ialah saya tidak boleh pergi ke perpustakaan kerana COVID-19. Oleh itu, saya ambil alternatif lain untuk mencari bahan-bahan di laman web. Tetapi saya rasa curiga terhadap laman web tersebut. Saya membuat perbincangan bersama rakan-rakan saya dan ahli kumpulan untuk mencari maklumat yang sahih. Halangan yang kedua yang saya dapat ialah masalah rangkaian yang kurang memuaskan. Hal ini kerana ada beberapa ahli kumpulan saya tidak dapat menyertai perbincangan online kerana internetnya slow. Kami hanya mampu untuk berbincang di aplikasi WhatsApp dan saya rasa itulah cadangan yang terbaik untuk kami siapkan tugasan ini. Cabaran untuk tugasan ini iaitu memulakan tugas. Hal ini kerana
Tugasan saya tidak tahu untuk memulakan tugas itu, dan saya perlukan ketua untuk menjadi tunjuk ajar dan cara yang betul untuk memulakan tugas. Cabaran yang kedua iaitu tindak balas yang lambat. Hal ini kerana ada ahli kumpulan saya yang lambat untuk memberi tindak balasnya, dan perkara ini akan membuatkan tugasan kami akan hantar di akhir waktu. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan jenayah cyber. Media cyber didefinisikan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan jaringan internet secara maya atau dalam talian yang bersifat tidak langsung. Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan komputer dan sistem rangkaian internet yang membolehkan perilaku jenayah dilaksanakan sama ada ia melibatkan seseorang individu atau secara berkumpulan, serta mampu menjangkau batas dunia dalam tempoh masa yang sangat singkat dan tidak terhad. Jenayah cyber merupakan punca berlakunya kehilangan atau kerosakan kepada peralatan, data dan maklumat yang melibatkan sesebuah perisian mahupun pemprosesor komputer, sama ada serangan virus, pencerobohan serta kecurian maklumat terhadap sesebuah komputer atau peranti elektronik. Di Malaysia, jenayah cyber ini tidak dikategorikan sebagai jenayah yang popular, malah tetap ada yang melakukannya dalam jumlah yang sedikit. Berikut adalah jenis-jenis jenayah cyber. Yang pertama ialah pemindahan wang secara haram atau dikenali sebagai pencuri cyber. Yang kedua ialah penipuan cyber. Yang ketiga, buli cyber. Dan yang terakhir ialah penggodam maklumat. Penggodam maklumat bermaksud suatu tindakan mengakses sesebuah komputer tanpa kebenaran dan keizinan sesebuah komputer tersebut. Penggodam maklumat biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan ilmu pengaturcaraan komputer. Penipuan cyber merujuk kepada penipuan yang berlaku dengan menggunakan instrumen komputer atau rangkaian internet sebagai ruang untuk menjalankan aktiviti jenayah. Ianya berbeza dengan penipuan secara nyata. Seterusnya ialah pemindahan wang secara haram. Bermaksud, alat pengalihan wang daripada sesebuah akaun bank individu dialihkan ke dalam akaun penjenayah tersebut tanpa sebarang pengetahuan atau kebenaran yang bertujuan untuk mendapat keuntungan kepada dirinya sendiri. Yang terakhir ialah buli cyber, bermaksud perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang seperti menyebarkan gambar atau video yang tidak sepatutnya melalui media elektronik. Jadi saya akan terus kepada bahagian punca jenayah cyber. Terdapat 6 punca jenayah cyber, iaitu yang pertama, kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Yang kedua, kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan wadah penyebaran maklumat yang cepat dan mudah diakses. Yang ketiga, penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Yang keempat, sikap manusia. Yang kelima, penjenayah sukar dikenal pasti. Yang keenam, sifat ketamakan manusia dan keinginan untuk menjadi kaya. Antara faktor utama penyumbang jenayah cyber dalam masyarakat ialah kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Dalam teknologi komunikasi dan maklumat ICT, masyarakat kurang didedahkan dalam melindungi hak mereka sebagai pengguna. Oleh demikian, pengguna sering alfa dalam mengikuti arus globalisasi. Misalnya, apabila kemunculan laman sosial bertambah, bak cendawan tumbuh selepas hujan menyebabkan ramai berlumba-lumba menyertai laman sosial tanpa mengetahui risiko dan kesannya sekiranya tidak prihatin dalam penggunaannya. Facebook, Twitter, MySpace, Skype, Yahoo, Messenger antara laman sosial yang mendapat sambutan hangat daripada pengguna. Ramai pengguna cuai dalam penggunaan laman sosial, iaitu mempamerkan butir-butir peribadi yang penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Selain itu, kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan wadah penyebaran maklumat yang cepat dan mudah diakses. Oleh kerana perjalanan maklumat di dunia cyber tidak diselia atau dikawal oleh mana-mana organisasi maupun individu, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Menurutkan Cyber Security Malaysia, peningkatan kadar jenayah cyber merupakan fenomena biasa berikutan perkembangan mendadak pengguna internet setiap tahun.
Di samping itu, graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Aplikasi pembayaran melalui atas talian atau online telah mendapat tempat dalam kalangan pihak perbankan pentadbiran dalam masa sawang untuk membeli belah atas talian. Antara laman web yang menawarkan aplikasi ini ialah Amazon.com yang memasarkan buku-buku, periklanan produk-produk terbaru dan tawaran promosi melalui tempahan dan pembayaran. Sikap manusia juga salah satu punca jenayah cyber berleluasa. Sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal. Jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif. Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka ataupun mencuba ilmu yang baru mereka pelajari. Tidak dinafikan bahawa golongan remaja mempunyai sikap yang sukar diramal. Akibatnya, ramai remaja yang pintar dalam komputer terjebak dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti jenayah dan juga masalah sosial berkaitan dunia cyber. Dalam satu laporan akhbar, seorang remaja perempuan telah membunuh diri apabila beliau dibuli oleh rakan sekelasnya dalam talian. Seterusnya, punca yang lain pula ialah penjenayah sukar dikenal pastikan. Umumnya, penjenayah cyber adalah golongan yang berpengetahuan atau profesional. Mungkin kawan kita, mungkin pelajar, mungkin profesor atau siapa sahaja. Kalau penjenayah lain senang dikenali, contohnya, perompak tentu sekali memegang senjata. Penculik tentu sekali meminta wang tebusan. Tetapi, bagaimana mengenali penjenayah cyber? Jenayah cyber telah memberikan impak yang begitu negatif bukan sahaja terhadap individu itu sendiri, malah terhadap negara. Oleh yang demikian, saya akan membahaskan tentang kesan jenayah cyber terhadap individu dan negara. Antara kesan jenayah cyber adalah seperti kecurian identiti, kecurian dan kehilangan data kerajaan, memudaratkan pengguna teknologi, mengalami tekanan perasaan, maklumat tidak benar mudah tersebar, mendatangkan kerugian, penyebaran bahan lucah dengan mudah dan mendatangkan kerugian dari segi harta intelek. Kecurian identiti biasanya terjadi terhadap individu yang menggunakan kafe-kafe cyber untuk menjalankan urusan sulit seperti perbankan. Individu yang tidak bertanggungjawab ini akan menjadikan individu yang cuai sebagai sasaran mereka untuk mereka mendapatkan nama panggilan dan kata laluan. Mereka akan menggunakan pelbagai perisian seperti keylogger dan meletakkannya pada komputer tanpa disedari oleh pengguna. Oleh yang demikian, mereka akan mendapatkan identiti tersebut dan menggunakannya untuk perkara yang tidak diingini. Terusnya adalah kecurian dan kehilangan data kerajaan. Negara pernah dikejutkan dengan satu kes kecurian yang melibatkan data kerajaan yang mana Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah dicerobohi oleh penggodam akibat daripada sistem keselamatan agensi yang tidak kukuh. Kesan daripada kes tersebut, kesemua maklumat peminjam telah dipadam terus oleh penggodam. Jelaslah bahawa jenayah cyber mampu melebahkan sistem pentadbiran. Jenayah cyber juga akan memberikan kemudaratan terhadap pengguna teknologi sekiranya aplikasi atas talian yang digunakan tidak mempunyai security atau keselamatan semasa melakukan proses transaksi pembayaran secara online. Laman web yang tidak rasmi semasa proses perbankan akan memberikan impak yang buruk. Hal ini kerana mereka telah memberikan kata laluan atau password kepada penjenayah cyber tanpa disedari. Ini akan memudahkan individu yang tidak bertanggungjawab untuk menggodam segala informasi perbankan dengan mudah. Hal ini pernah berlaku terhadap perbankan MyBank pada tahun 2007 yang mana seseorang individu telah menggunakan laman web yang tidak rasmi untuk menjalankan proses transaksi pembayaran. Oleh yang demikian, individu tersebut telah kehilangan sejumlah wang yang agak besar. Selain itu, jenayah cyber telah menyebabkan maklumat yang tidak benar mudah tersebar. Hal ini kerana individu tersebut bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya. Sebagai contoh, penyebaran maklumat palsu tentang kematian Ketua Polis Diraja Malaysia, Tan Sri Ismail Omar. Hal ini telah memberikan kekeliruan terhadap masyarakat dan pihak pentadbir dari dalam dan luar negara. Saya ingin membentangi mengenai langkah dan solusi mengatasi jenayah cyber. Langkah pertama iaitu memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan. Memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman jenayah cyber. Kempen melalui iklan dan media cetak maupun digital perlu diperluaskan. Berbagai taktik jenayah cyber untuk menangkap mangsanya. Masyarakat juga perlu bersikap intelijensia dan madani. Langkah kedua iaitu mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang baru. Kerajaan perlu mengumpul pakar teknologi untuk mencegah jenayah cyber ini. Masyarakat perlu membuat aduan kepada pihak yang berkuasa. Kerajaan perlu menubuhkan badan agensi untuk mengawal jenayah cyber ini.
Langkah ketiga iaitu memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi. Sekolah dan universiti perlu memainkan peranan. Agensi mudah-mudah terpengaruh dengan jenayah cyber ini. Jika pendidikan berjaya, kerajaan perlu membuat modul pembelajaran untuk setiap agensi. Dan langkah terakhir iaitu menubuhkan anti kelab jenayah sosial. Menubuhkan kelab anti jenayah sosial di sekolah-sekolah. Fungsi kelab ini untuk menekankan keburukan jenayah cyber itu. Kelab ini berimplikasikan mencegah sebarang jenayah cyber. Kegiatan jenayah cyber akan merosot sekiranya murid mengikut kelab ini. Baik. Dan yang terakhir sekali adalah penutup. Tuntasnya, jenayah cyber kini merupakan satu ancaman yang acap kali dihadapi oleh para pengguna komputer yang sering menggunakan sistem rangkaian internet secara luas. Meskipun kita sendiri tahu bahawa dengan adanya sistem rangkaian internet yang mampu memudahkan urusan para pengguna, akan tetapi jenayah cyber sering menunggu peluang keemasan mereka untuk bertindak melakukan tindakan jenayah tersebut kepada sasaran utama mereka. Oleh itu, kita perlulah memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan juga kemampuan yang ada. Misalnya pihak kerajaan atau pengurus sebuah organisasi perlulah mengambil langkah untuk memperketatkan lagi keselamatan terhadap ancaman jenayah cyber ini. Dan juga masyarakat perlulah cakna semasa menggunakan komputer untuk mengenai sistem rangkaian internet ini bagi mengelakkan keadaan yang tidak diingini. Terima kasih.